Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah Tuhan yang memfardukan ke atas engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan hukum hakam Al-Quran, supaya engkau benar-benar dikembalikan ke tanah air engkau, iaitu Mekah Al-Mukarramah. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah para hadirin semua, pada malam ninya sempurna kemerdekaan negara kita. Kita buat kuliah khah. Kalau kiranya ambo baru balik je daripada kemamek ni. Nah, tapi oleh kerana free sedang molek selalulah. Nah, dan sedang molek juga kitanya pada tanggal 31 Ogos tahun ini bertepatan dengan 2 Sopah. Nah, semalamnya 2 Sopah. Sama dengan pada tarikh kemerdekaan hak asal dulu. Nah, tahun 1957. Itu pun jatuh pada 2 Sopah juga. Jadi keistimewaan sungguhlah kali ini. Dia ulang itu 65 tahun. Baik. Tajuk yang dibuinya pada malam ni ialah peranan Syekh Abdullah Fahim dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, jadi Syekh Abdullah Fahim ni inilah gambarnya. Nah, mana tak kenal lagi tu boleh kenal. Ini gambar kartun dia. Ini gambar hak original dia panggil. Nah, gambar hak original dia. Sebelum kita berbicara tentang peranan Syekh Abdullah Fahim ni, nah, terlebih dahulunya kita kena tahu kenapakah ulama dulunya berjual kemerdekaan. Nah, tidak duduk saja, tidak duduk senyap ikut siapa dia mari tanah negara kita ni, asal kata kita boleh makan, boleh minum, boleh berak, boleh kecimpuk, kita buci anak bini kita pupuk buci, selesai masalah dah. Nah, alim ulama kita dululah yang meniupkan semangat perjuangan untuk memerdekakan negara, kerana mereka mempunyai satu semangat yang dipanggil semangat wataniyah. Nah, yang kalau kita terjemuh dalam bahasa Melayu dia panggil semangat kebangsaan, semangat nasionalisme. Jadi sejauh manakah semangat nasionalisme atau kebangsaan ni diterima dalam Islam? Kerana sering kali kita dengar nasionalisme atau kebangsaan ni bukan daripada Islam. Ini daripada fikrah yang luar daripada Islam. Sebenarnya kenyataan seperti itu salah faham. Salah faham dari kerana membaca sejarah. Nah, faham nasionalisme daripada negara orang. Boleh jadinya kerana baca sejarah kebangsaan atau nasionalisme di tanah Arab. Di zaman ketika mana kerajaan Uthmaniyah ni hampir-hampir lumpuh. Nah, bagai-bagai cara orang kafir buat untuk menjatuhkan bapa orang Islam, iaitu kerajaan Uthmaniyah. Nah, maka salah satu daripada caranya ialah meniup semangat kearaban, meniup semangat perkauman Arab, dengan makna mereka orang Arab ni lebih layak untuk jadi khalifah berbanding dengan Uthmaniyah yang dikira sebagai orang ajam. Maka disitulah orang yang bertanggungjawab untuk mencetuskan faham nasionalisme di Timur Tengah, namanya ialah Michael Aflaq, iaitu menantu bagi Golda Meir, Perdana Menteri pertama bagi negara Zionis. Nah, dialah yang mendidik anak buah orang Arab ni supaya bangkit menentang kerajaan Uthmaniyah di atas alasan Arab dan Ajam. Maka tu nasionalisme yang ditimbulkan di Timur Tengah. Yang sebenarnya bukan itu maksud nasionalisme atau kebangsaan.
Kalau kita tengok di dalam kitab-kitabnya disebut al-wataniyah, yakni kebangsaan atau nasionalisme itu definisinya, ta'rifnya ialah ibaratun anil mahabbatil qaumi wal watani. Ibarat daripada tentang cinta kepada kaum dan tanah air, cinta kepada bangsa dan tanah air. Maka cinta kepada bangsa dan tanah air ni tidak ditegah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, laisa minna man da'a ila asabiyyati. Bukan daripada umatku mereka yang menyeru manusia kepada asabiyah. Yang terkadangnya orang kita terjemah asabiyah ni selalu dah kebangsaan, nasionalisme. Itu terjemahan yang kurang tepat. Ya sebenarnya asabiyah ni daripada ta'assub. Kerana sahabat tanya, ya Rasulullah, aminal asabiyyati an yuhibbar rajulu qaumahu? Wahai Rasulullah, adakah termasuk asabiyah bahawa mencintai oleh seseorang itu akan bangsanya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, la, tidak. Artinya mahabbah lil qaum, mahabbah lil watan bukan asabiyah. Walakin minal asabiyyati, akan tetapi yang termasuk di dalam kata asabiyah itu an yu'ina ar-rajulu qaumahu 'ala zulmi, ialah menolong oleh seseorang itu di atas kaumnya pada perkara yang zalim. Itu kaum dia buat salah tetap dibela. Fuak dia buat tak betul tetap betul, tak kira ini fuak kita. Inilah yang dikatakan asabiyah yang diharamkan di dalam Islam. Adapun mahabbah lil qaum atau mahabbah lil watan, ini bukanlah maksudnya dengan asabiyah. Ini kita nak faham dulu. Daripada manakah orang panggil dalilnya? Pertama sekali ayat Quran yang saya baca di awal tadi. Allah Ta'ala firman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kalau kita buka dalam tafsir Ruhul Bayan karangan Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati, disebutkan asbabun nuzul, sababin nuzul, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana hijrah ke Yathrib, satu ketikanya Rasulullah berhenti di satu tempat miqat yang bernama Juhfah atau Juhaifah. Satu tempat miqat yang bernama Juhfah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Fanazala Jibril alaihi salam, maka Jibril turun. Atabki ya Rasulullah, mu menangis ke ya Rasulullah? Ya, Rasulullah kata. Atashtaqu ila baladika? Adakah kerana mu rindu kepada negerimu yakni Mekah Al-Mukarramah? Na'am, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah nak musafir, nak hijrah tu, Rasulullah sayuk-sayuk nampak kota Mekah jauh hujung-hujung. Rasulullah kata, wallahi, demi Allah, di Hazwarah nama tempat dia tu, di daerah Hazwarah, nampak jauh dah, nampak Mekah tu hujung-hujung dah. Rasulullah kata, wallahi, demi Allah, innaki, sesungguhnya engkau wahai Mekah Al-Mukarramah, la khairu ardillah, ialah sebaik-baik bumi Allah Subhanahu wa taala, wa ahabbu ardillahi ilallah, dan bumi Allah yang paling Allah Ta'ala cintai engkaulah, hei Mekah Al-Mukarramah. Walaula anna qaumi, kalau tidak kerana kaumku, ukhrijtu minki, memaksa aku keluar daripadamu, ma kharajtu, nescaya aku tidak akan keluar daripada engkau, hei Mekah Al-Mukarramah. Ini menunjuk betapa cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada negeri dia sendiri, itu Mekah Al-Mukarramah. Lalu Jibril kata, ya Rasulullah, inna rabbaka yaqulu, sesungguhnya Tuhan engkau berfirman kepada engkau, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, sesungguhnya Allah lah Tuhan yang memfardukan ke atas engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan hukum hakam Al-Quran. Laradduka ila ma'ad, supaya engkau benar-benar dikembalikan oleh Allah ke negeri engkau, yakni Mekah Al-Mukarramah.
bila dengar ayat ni sebagai busyra, sebagai berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun senyum, tak menangis dah. Nah, kenapa? Yakin bahawasanya nanti akan kembali balik ke negeri Mekah Al-Mukarramah. Bukan selama-lamanya Nabi akan tinggal tanah air dia. Lalu kata Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi, dalam mentafsirkan ayat tersebut, dia kata, wa fi tafsiril ayati isyaratun. Di dalam menafsirkan ayat ini ada isyarah. Isyarah ni artinya i'lamun bi khafiyyin, pemberitahuan daripada Allah dengan secara halus, ila anna hubbal watani minal iman, bahawasanya cinta kepada negara, cinta kepada tanah air itu ialah bahagian daripada iman. Wa kana alaihi salam, wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran, banyak dia bersabda, al-watan, 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 negara, 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 tanah air. Itu maksud. Jadi ini menunjuk kata bahawasanya faham mahabbah ilal watan, cinta kepada negara, ini memang daripada ajaran agama Islam. Lagi pula di dalam hadis yang sahih dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Tirmizi, Abdullah bin Abbas cerita bagaimana ke orang panggil perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Madinah pula. Tadi Mekah. Ka'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin, adalah Nabi apabila tiba daripada permusafiran. Nabi musafir ke mana-mana, balik musafir. Fa nazara ila judratil madinati, maka Nabi sebelum nak sampai ke Madinah, Nabi berhenti sekejap, Nabi tilik kepada tembok-tembok negeri Madinah. Au dha'a rahilatahu wa in kana ala dabah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperdiamkan sekejap kenderaan dia kalau dia duduk di atas kenderaan. Wa harrakaha min hubbiha, kemudian Nabi akan menggerakkan, memecukkan orang panggil kenderaan Nabi kerana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi ni bila kelik musafir mana-mana, belum nak masuk kota Madinah, Nabi berhenti sekejap, tengok tembok Madinah. Tengok dengan emosional, dengan perasaan. Macam kita lah kelik kampung, gelik kapung jara-jara, tengok rumah kita membesar, sekolah tempat kita mengaji mula, berhenti sekejap tengok, gitu Nabi pun tengok tembok Madinah. Kalau Nabi duduk di atas kenderaan, Nabi berhenti sekejap, kemudian Nabi menggerakkan kenderaannya. Kenapa? Min hubbiha, kerana cintanya Nabi kepada Madinatul Munawwarah. Lalu kata Imam Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Syarah Fathul Bari, syarah bagi Sahih Al-Bukhari, dalam mensyarahkan hadis tersebut, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fil hadisi dilalatun, di dalam hadis tersebut ada mempunyai dalalah, ada mempunyai dalil, pengertian. Dalil mana? Dalil ala fadlil Madinah, dalil yang menunjukkan di atas keistimewaan negeri Madinah. Memang Madinah tanahnya sangat istimewa. Sebab tu kalau kita pergi ke Madinah, walaupun orang pakai tutup muka, kita buka, biar debu-debu tu masuk habis dalam hidung. Sebab tanah Madinah tu, debu dia tu obat. Nabi pernah ambil debu Madinah, Nabi baca turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Nabi pernah berobat orang sakit, Nabi ambil tanah Madinah, Nabi baca turbatu ardina, bumi Madinah kami ni, biriqati ba'dina, bercampur dengan setengah air liur daripada kami, yushfa saqimuna, menyembuhkan dengan menyembuhkan penyakit di kalangan kami, biizni rabbina, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu maka sebab tu ulama kata disunatkan bila kita pergi ke Madinah, jangan duk tutup muka walaupun debu, biar buka lagi, niat sebagai obat. Sebab hak tu ulama kata, kenapa? Lebihnya Madinatul Munawwarah. Wa ala masyru'iyyati hubbil watani,
Dan hadis tersebut juga menunjukkan disyariatkan cinta kepada negara. Disyariatkan semangat al-wataniyah, semangat kebangsaan, semangat nasionalisme itu disyariatkan, bukan daripada luar pahaman Islam, tidak. Memang asal daripada syariat Islam. Apa malah tu? Anda faham malah tu? Memang hak Islam dah aja. Cinta kepada negara ni memang hak Islam dah aja. Itu. Wahanina ilaihi, dan rindu kepadanya, kepada negara. Itu sebagai syariat di dalam Islam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, laula hubbul watani, kalau tidak kerana cinta kepada negara, la kharuba baladus su'i, nescaya semakin rosak, semakin binasalah negara yang buruk, negara yang telah rosak. Fa bihubbil autani, maka dengan sebab cinta kepada negara itu, umiratil buldanu, maka dimakmurkan, dibangunkan, dimajukan negara-negara tersebut. Ini kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang pertama muka surat 17. Begitu juga banyak kalam-kalam ulama kita tentang negara, tanggungjawab, himayatud daulah. Sebagai setengahnya kata ulama, man khana watanahu, barang siapa yang khianatlah ia barang siapa akan negaranya. Khana dinahu, nescaya khianat ia akan agamanya. Lianna hubbal watani minad dini, kerana sesungguhnya cintakan kepada negara itu ialah bahagian daripada ajaran agama. Faman la khaira liwatanihi fihi la khaira lahu fi nafsihi, dan barang siapa yang tidak ada kebaikan kepada tanah airnya, maka tidak ada kebaikanlah pada dirinya sendiri. Itu banyak lagi perkataan-perkataan daripada alim ulama, sehingga alim ulama kita menyimpulkan dengan satu perkataan yang ringkas tetapi padat, iaitu dengan perkataan hubbul watani minal iman. Cintakan kepada negara itu bahagian daripada iman. Ini. Maka dengan semangat inilah alim ulama kita dulu berjuang, berjihad melawan penjajah-penjajah yang masuk menjajah di dalam negara kita mula. Dengan darah, dengan harta, dengan jiwa. Syekh Daud Fatani itu turun 2 kali ke negeri asal dia Fatani. Kali kedua bersama dengan sahabat dia Syekh Abdul Samad Palembang untuk lawan puak-puak kafir Siam yang menjajah negeri Fatani Darussalam. Sehingga syahid Syekh Abdul Samad Palembang ni. Ini. Dan berapa ratus tahun umat Islam, umat Melayu kita ni berjuang di dalam medan perang melawan penjajah. Raja Haji Fisabilillah di Selangor, siapa mati syahid dia, di tangan kanannya memegangkan Dalailil Khairat, di tangan kirinya memegangkan badik. Dan banyak lagi lah kita tahu belakang. Tok Guru Haji Abdul Rahman Limbung, Tok Kupaluh, Kok Lon ni demo buat filem lah ni, Mak Kilau. Siapa semangatnya pakai beli habis, tengkoluk masuk kita tengok wayang aku pakai tengkoluk. Tak nampak siapa wayang besar tengkoluk. Memang daripada mana tu semangat tu? Semangat nasionalisme tadi, semangat kebangsaan tadi, semangat al-wataniyah wal qaumiyah tadi, semangat cintakan bangsa dan negara. Maka tak betul lah orang yang mengatakan bahawasanya nasionalisme atau kebangsaan bukan daripada ajaran Islam. Kurang tepat. Kalau yang dimaksudkan nasionalisme propaganda barat di Timur Tengah, ya, kerana itu bukan nasionalisme dalam Islam. Itu orang panggil asabiyah. Itu dipanggil asabiyah. Nak menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah dengan menggunakan fanatik bangsa Arab lebih mulia daripada Ajam. Mari kita sama-sama keluar daripada wilayah Uthmaniyah. Sedangkan Uthmaniyah, walaupun kita orang Nusantara ni tidak duduk di bawah wilayah Uthmaniyah kerana jauh, tetapi hubungan kita dengan Uthmaniyah sangat dekat, sangat rapat. Tercatat dalam fakta sejarah, banyak kali kerajaan Uthmaniyah menghantarkan bantuan dalam peperangan jihad melawan penjajah di negara-negara di
Nusantara, termasuk di Aceh dan sebagainya. Walaupun saat itu Uthmaniyah seperti orang tua yang sudah uzur, namun tidak dilupakan kepada umat Islam yang berada di jauh negeri di bawah angin, kita kata, yaitu Nusantara, termasuk kepulauan Melayu kita dan seluruh kepulauan Jawa dan sebagainya. Sehingga Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani ini membuat satu, orang panggil slogan, semangat persatuan Islam, Pan-Islamism dia panggil. Yang dilantik salah seorang duta daripada tanah Melayu ni ialah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Seorang guru di Mekah Al-Mukarramah, lebih dikenali di tanah Melayu dengan Tok Faridah, kerana karangannya dalam ilmu tauhid dijadikan bacaan resmi dalam istana-istana negara dulu, iaitu kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaid. Kalau di tanah Jawa dikenali dengan Tuan Ngawamil, kerana masyhur dengan karangannya Tashil Nailul Awamil, syarah bagi Awamil Jurjani. Maka beliau ketika mana di Mekah Al-Mukarramah mengambil bai'ah, sumpah taat setia dengan para murid-murid yang belajar di Mekah Al-Mukarramah, dikenali dengan sumpah kemerdekaan. Itu ada fakta sejarahnya di dalam buku yang kami himpunkan, dalam buku yang bertajuk Syekh Abdullah Fahim, Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Perjuangan Kebangsaan. Ini boleh cari dalam Shopee ke berapa nak beli, boleh di Akademik Jawi yang menerbitkan dia. Maka seolah-olahnya ulama ketika itu sudah mempunyai firasah, sudah mengetahui dengan secara halus bahawasanya nanti kerajaan Uthmaniyah akan runtuh. Maka kerana itulah apabila pulang Syekh Abdullah Fahim, salah seorang mereka yang berbai'ah di hadapan Kaabah, di multazam di hadapan Kaabah, ialah Syekh Abdullah Fahim sendiri. Sahabatnya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari daripada Indonesia. Begitu juga Tuan Guru Haji Sulung daripada Fatani Darussalam. Dan ramai ribuan lagi ulama-ulama, para tullabul ilm yang mengaji di Mekah Al-Mukarramah berbai'ah, nanti bila kami tiba di tanah air kami nak memperjuangkan kemerdekaan tanah air kami masing-masing. Maka sebab tu kalau kita tengok Syekh Abdullah Fahim ni, dia lahir di Mekah, kata setengah riwayatnya lahir di Kedah, tapi kecil-kecil baby lagi dibawa ke Mekah. Mengaji hampir 50 orang guru. Dan sangat menguasai berapa puluh bidang ilmu. Yang paling dikuasai ialah sastra Arab dan ilmu falak. Sehingga syair-syair dia buat dengan secara spontan. Dan bila pulang ke tanah air, dia tak dapat berbahasa Melayu dengan secara lancar. Dia belajar balik bahasa Melayu. Itu Syekh Abdullah Fahim ni. Maka pondok yang dibuka di daerah di kepala batas, kepala batas Pulau Pinang, bukan kepala bapak, kepala batas, namanya Dairatul Ma'arif Wataniyah. Sama seperti Tok Guru Haji Sulung di Fatani, Dairatul Dairatul Ma'arif. Tak ada Al-Wataniyah, tak ada. Dairatul Ma'arif. Tak ada, bukan. Al-Ma'arif Wataniyah, tak ada daerah. Kalau kita tengok dalam sejarah Khilafah Uthmaniyah di zaman Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani, kerajaan Uthmaniyah banyak membuka madrasah-madrasah yang diletak nama dengan Dairatul Ma'arif Uthmaniyah. Itu daerah kawasan. Al-Ma'arif cerdik pandai, Al-Uthmaniyah yang dibahasakan pada kerajaan Uthmani. Jadi nama yang diambil oleh Syekh Abdullah Fahim diletak kepada madrasah pondok dia tu ialah nama sekolah madrasah yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani kerajaan Uthmaniyah. Ini bahawasanya semangat kekhalifahan Uthmaniyah masih ada di dalam jiwa-jiwa para alim ulama ketika itu. Tetapi firasah memberitahu bahawasanya Uthmaniyah nanti akan jatuh dan bubar. Maka negara-negara seluruhnya seolah-olah menjadi ijma', menjadi negara nation state, dipanggil negara bangsa. Maka kerana itu tidak diletakkan Uthmaniyah, tetapi diletakkan Wataniyah. Itu satu bukti bahawasanya ulama kaum tua kita dulu memperjuangkan kemerdekaan.
Sebab apa saya cakap gitu? Kalau para hadirin semua, ayah-ayah, cuba teliti di sekolah-sekolah buku sejarah, sekolah-sekolah anak kita. Begitu juga di universiti negara kita. Nah, bahkan pakar sejarah seorang perempuan nama Datuk ke berapa tak ingat. Datuk lah, pangkat dah pangkat. Nah, dia sejarah, pakar sejarah Malaysia yang mengubah sejarah-sejarah, buku teks sejarah anak-anak kita. Dia perempuan ni, nama apa pun tak ingat dah. Ada pernah satu program dengan dia. Nah, dikatakan bahawasanya ulama kaum tua ni ulama pondok kita, ulama tuk-tuk guru pondok kita ahli sunnah wal jamaah yang kuat mempertahankan tradisi ahli sunnah wal jamaah, dituduh, difitnah tidak memperjuangkan kemerdekaan. Ini jahat. Dikatakan ulama-ulama kaum tua ni gemar duduk di istana, menjadi mufti kepada raja, menjilat British dan istana raja. Oh, tu jahat tu. Nah, lepas tu yang memperjuangkan kemerdekaan siapa? Ulama kaum muda. Ulama kaum muda dia kata. Mana? Yang belajar di Mesir, yang dapat pengaruh daripada Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh. Padahal kalau kita teliti sejarah, Syekh Jamaluddin Al-Afghani ni ditangkap oleh Sultan Abdul Hamid As-Sani dan dimasukkan penjara di Turki Osmaniyah dan mati dia di Turki Osmaniyah. Sebab apa? Sebab dia terlibat dalam nak menghancurkan kerajaan Osmaniyah, belok dengan khilafah Islamiyah pada ketika itu. Jangan main. Jadi yang memperjuangkan kemerdekaan tu bukan kaum muda sebenarnya bagi saya. Saya pernah berforum dengan satu sahabat ahli forum, panel forum ni, dia mewakili kaum muda. Saya kata kalau betul ulama kaum muda yang memperjuangkan kemerdekaan, cuba tunjuk fakta. Fakta ni maksudnya kesan sejarah, karangan dia ke, kitab dia ke, lagu syair dia, puisi sajak dia ke, ada tak? Tak ada. Tak ada. Setakat ni tak jumpa. Cuba buat lagi. Saya tak jumpa lagi. Adapun ulama kaum tua, banyak buktinya. Banyak bukti. Antara lain Syekh Abdullah Pahim mempunyai satu karangan yang ringkas, tajuknya Al-Iqaz, iaitu khutbah Jumaat yang dinamakan khutbah penyedar, penggerak dan pembangkit semangat kemerdekaan. Ini Al-Iqaz disebut dalam ni. Kita baca sikit. Dia kata sempena kemerdekaan ni kita baca, orang panggil pesanan ulama kaum tua kita tentang kemerdekaan. Dia kata kan, fa'alaikumus sa'yu fit tauhidil kalimah wal ittifaq wal hadru minal iftiraq wasyiqaq fa innahu fashalun wadda'ul udhar. Dia kata maka wajiblah kamu berusaha untuk menyatukan kalimah dan bersepakat kata, menyatukan kata dan bersepakat setia. Itu. Dan memang Syekh Abdullah Pahim menunjukkan orang panggil bukti bahawasanya nak memerdeka kita kena bersatu. Di zaman beliau tersebut ada dua kumpulan orang Melayu yang terbesar. Satunya haluan kanan dia panggil, yang keduanya haluan kiri. Dan haluan kiri, haluan kanan ni dua-duanya ada anak murid dia belaka. Haluan kiri iaitu daripada Ustaz Abu Bakar Al-Baqir daripada Gunung Semanggul. Itu anak murid Syekh Abdullah Pahim. Tak percaya cuba baca biodata. Beliau memondok di Dairatul Ma'arif Wataniyah. Dan slogan haluan kiri ini ialah merdeka tanah air. Merdeka. Itu slogan dia. Adapun haluan kanan haluan kanan ni ada satu dia letak nama persatuan dia, Persatuan atau Parti Persatuan Kebangsaan Melayu Bersatu dipanggil. Pekembar. Pekembar. Dalam bahasa Melayu dipanggil pekembar. Kok orang putih dia mau congok sendirilah sebut lagu mana. Takut dia mau kata mai parti pula sebut dalam masjid surau gini. Slogan dia hidup Melayu. Itu. Maka Syekh Abdullah Pahim dia menyatukan dua slogan ni dalam Nasyidul Watani yang dikarang oleh beliau. Biasa dengar tak?
Tak biasa dengar hak kita. Nah, dia kita ni kalau musim merdeka ni hak kita duk dengarnya Teku 2 Mei, Sudirmei. Dua tu. Nah, merdeka. Teku 2 Mei. Tanggal 31 bulan 8 50 tu Sudirmei. Seolah-olah ulama ni tak ada gapo satu jasa dengan kemerdekaan negara. Allah. Hinonya ulama kita. Padahal nanti bila kita cerita lepas ni, kita akan tahu bahawasanya kalau tidak irsyadul ulama, Teku 2 Mei tak reti nak lawan merdeka. Kalau Teku 2 Mei tak reti nak lawan merdeka, Sudirmei tak reti nak nyanyi lagu tanggal 31 tak reti. Tak ada tahu wujud. Nah, pucuknya daripada irsyadul ulama. Mana Nasyidul Watani yang dikarang oleh Syekh Abdullah Fahim? Bunyinya, nah, yatibun nasyidu bi dzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan, yatibun nasyidu bi dzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Itu. Nah, yatibun nasyidu bi dzikril watan, indahnya lagu memperingati tanah air negara. Liyahyal malayu, hidupnya Melayu, wa yastaqil watan, dan merdekalah tanah air. Itu dia gabung dua tu. Kenapa tak? Ini yang dipesan dalam ni, dia buat sungguh. Kalau kita nak merdeka, kita tak boleh berpecah belah. Bagaimana kita nak tutup merdeka kalau kita berpecah belah? Maka sebab tu dia kata, dan ambil jauhilah dan ambil cikalah, maknanya ambil takutlah kamu serta takutlah daripada berpecah belah dan berbantah-bantah, maka ialah yang menjadikan kacau, kecewa, dan ialah penyakit yang payah lagi sukar diubatnya. Ini kata Syekh Abdullah Fahim dalam kitab dia. Lagi dia kata, wa inna huquqa watanikum la tuhsar wal qiyamu bitamhidi sya'niha fardun la yunkaru fa innaha al ummu syafiqatu thaqilul ahmal. Dan bahawa sesungguhnya hak-hak tanah air kamu, hak-hak negara kamu itu amat banyak. Tanggungjawab kita dengan negara kita ni sangat banyak. Maka bangun membaiki keadaannya itu ialah fardu, kewajipan-kewajipan yang tidak boleh dinafi dan diingkarkan. Maka bahawasanya tanah air itu seperti ibu yang dikasihi, yang sangat berat pikulan dan bebanannya. Sebab tu kita kata ibu pertiwi. Nah, negara ni ialah ummus syaqiq. Nah, ibu pertiwi, ummus syafiqatus saqilul ahmad. Nah, ibu pertiwi anak mok yang sangat berat kita nak pikul, bebanannya sangat besar. Itu. Ini bukti bahawasanya ulama kaum tua memperjuangkan kemerdekaan. Sama di Indonesia gitu juga. Bila Jepun keluar daripada Indonesia, Belanda masuk pula nak jajah Indonesia. Maka Soekarno pergi minta fatwa daripada sahabat Syekh Abdullah Fahim di Mekah, iaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama, satu organisasi besar yang menjaga tradisi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan pondok-pondok di Indonesia. Apa dia tanya? Wahai Hadratus Syekh, apa hukum kita melawan penjajah? Bukan kerana agama, bukan kerana Islam, tapi kerana tanah air semata-mata. Sudah. Kalau kita tak boleh ni, haram perjuangan ni, tak boleh. Kalau kita mau, kita tak cerdik mana. Ulama je cerdik, ulama je bijak. Kalau tanpa tanah air, bagaimana kita nak jaga agama? Lagu mana kita nak buat surah Al-Muhajirin boleh kalau tak ada negara ni? Kalau kita menopel negara orang, nak buat surah Al-Muhajirin boleh? Tak boleh. Maka kerana tu tanah air ni pertama sekali kena jaga. Maka keluarlah resolusi jihad fi sabilillah Nahdlatul Ulama, yang menyebabkan orang-orang di Surabaya tu pakai ambil habis buluh-buluh kucing kau bergapo, hambak popok Belanda tu, tak tinggal, walau bahasa pun mereka tak seguna Belanda. Jasa siapa tu? Jasa alim ulama kaum tua. Itu. Bahkan sahabat Kiai Haji Hashim Asy'ari, namanya Kiai Wahab Hasbullah, dia buat satu lagu untuk menyemarakkan semangat kebangsaan, semangat nasionalisme tadi. Mana? Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman wa la takun minal hirman, inhadu ahlal watan
Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Wahai warga negara, wahai warga negara. Hubbul watan minal iman. Cinta negara itu bahagian daripada iman. Jangan main-main. Nah, wala takun minal hirman. Jangan takut. Jangan kamu duduk takut nak bangun nak lawan. Jangan. Inhadu, bangkitlah. Nahdah, bangkitlah. Ya lal watan. Hei warga negara tanah air. Ini bukti fakta ulama kaum tua Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memperjuangkan kemerdekaan. Jahat sungguh. Bahkan bila Indonesia merdeka, Syekh Abdullah Fahim ketika itu jadi mudir Madrasah Idrisiyah di Bukit Candan di Kuala Kangsar. Beliau mengumpul ulama-ulama kaum tua, para syekhul Islam, para mufti. Musyawarah. Oleh kerana negara adik-beradik kita sudah merdeka, apa kita tak nak merdeka seperti mereka? Maka pada malam tersebut tergubarlah satu nama undang-undang yang dipanggil Undang-Undang 99. Biasa dengar? Tak biasa dengar ni? Tak biasa dengar kita dah. Tak tahu kita ulama buat gapo dengan negara kita, perjuangan mereka lagu mana. Tu. Sehingga bila diketahui oleh British menghasut Sultan, kata bahawasanya Syekh Abdullah Fahim dengan alim ulama ni pakat untuk merepublikkan negara ni, untuk jumhuriahkan negara seperti Indonesia. Maka ketika tu Syekh Abdullah Fahim lari ke Kepala Batah, kembali ke pondok beliau sendiri. Itu bukti. Bahkan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk ada satu puisi dia, ataupun lagu dia. Lagu dia ni lagu nak lawan nak lawan Malayan Union. Maksudnya ada Malayan Union. Lagu dia tajuk bangsa kami. Tengok. Ni fakta-fakta. Dia mau kata ulama kaum tua ni tak jual kemerdekaan, duduk tepek di istana jilat raja. Jahat. Tengok. Ini lagu bangsa kami yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk, salah seorang sahabat juga kepada Syekh Abdullah Fahim. Dia kata mana? Bangsa kami Melayu handalan, hendaklah kita bersatu simpulan, menyatu kebangsaan ambil kawalan, kerana watan hidup berkekalan. Kalau bangsa kita tidak bersatu, bangsa yang lain kelak meluru. Hak kita mereka hendak melatu, akhirnya Melayu tidak bermutu. Bangsa yang lain semakin tumpah, mereka mendesak bertambah rapat. Hak kita mereka hendak mendapat, jikalah kita tidak bersatu cepat. Halaukanlah Inggris durjana, di tanah Melayu membuat pesona. Anak watan kita dah hidup merana, di negeri sendiri kitalah dihina. Hapuskan Malayan Union, hapuslah segera, kembalikan Sultan ke atas takhta. Daulatlah raja, daulatlah negara, semoga hidup tidak sengsara. Hidup Melayu merdeka-merdeka, janganlah lalai, janganlah leka. Korbankan jiwa, pertahankan pusaka, bangsa Melayu ditimpa malapetaka. Ini bukti tu. Dengan lagunya, dengan syairnya, dengan puisi, dengan pantun, dengan kitabnya, berapa. Tak cukup lagi ke? Ini satu lagi bukti kata bahawasanya ulama kaum tua memperjuangkan kemerdekaan kebangsaan, semangat nasionalisme, semangat memerdekakan negara. Ini karangan Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi, anak murid Syekh Abdullah Fahim. Tajuknya Panduan Bangsa. Panduan Bangsa. Salah satu bab yang diletak di dalam kitab dia, yang asal kitab Jawi ni, tapi dirumikan. Asal kitab dia nya gini. Ni asal dia. Tapi oleh kerana ramai folk kita ni tak boleh baca Jawi, kita bukan Bani Jawi dah kita ni, Bani Rumi dah ni. Orang Rom folk kita ni. Maka inisiatifnya dibuatkan cetakan baru, letak bahasa Rumi. Salah satu tajuk fasal dalam kitab Panduan Bangsa ni, tajuknya kebangsaan. Jangan main. Kebangsaan. Bahkan di dalam ni dikatakan, maka sangat dikehendaki pada mana-mana umat, istimewa umat-umat kita Melayu, hendaklah membanyakkan penuntut-penuntut yang berbudi pekerti dengan perangai yang elok yang telah ditanamkan di dalam hati mereka dengan satu tanaman yang telah masyhur, iaitu hubbul watani minal iman. Allah. Ini mari pakai sejarah Malaysia terkini sensasi.
Nya beda kata ulama kaum tua tak jual kemerdekaan. Oh. Tapi oleh kerana tak boleh nak buat langsung fakta sejarah, masuklah juga sikit dalam buku sejarah anak-anak sekolah kita. Siapa? Iaitu yang menetapkan tarikh kemerdekaan negara kita, seorang tokoh ulama dari Pulau Pinang, namanya Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Ada lekat juga masuk sebut itu. Nah, maka kita pun setakat letak tarikh apa sangat. Aduh, hak kita jadi lagu tu jadi. Jom, kalau kena ke kita pun kita tak kaji, memang kita kata gitu. Setakat letak tarikh apa sangat. Nah, bukan duk jual sungguh pun letak tarikh. Nah, dah. Bukan gitu sebenarnya. Nah, boleh saya katakan A sampai Z nak dapat merdeka tu ialah Syekh Abdullah Fahim dan ulama-ulama sezamannya. Bahkan nama negara kita berubah beberapa tahun kemudian, diisyarahkan oleh Syekh Abdullah Fahim. Diisyarahkan. Sebab kemarin ada orang komen di video forum kemerdekaan baru kemarin, dia kata merdeka 31 Ogos ni hak tanah semenanjung Melayu je. Nah, Sabah Sarawak tak masuk. Nah, itu kurang mengetahui sejarah. Dah. Berubah nama kita Tanah Melaya ni kepada Malaysia, itu juga diisyaratkan oleh Syekh Abdullah Fahim kepada Tunku Abdul Rahman. Nah, dia kata mana? Nanti beberapa tahun berapa tahun lepas merdeka, kamu tak ingat? Sebab Syekh Abdullah Fahim sebut tepat tu. Tepat dengan tahun tu berapa tu sebut tepat. Ambo je tak ingat. Nah, berapa tahun lepas merdeka, negara kita akan berubah nama. Maka ketika itu saudara kembar kita mula tidak senang hatinya. Itu Indonesia. Maka buat bangsa Melayu jangan jangan bahasa kita sekarang, jangan terprovokasilah. Jangan meleting nak marah. Dibacakan 2 bait syair ni dalam perhimpunan orang Melayu. Mana? Liyahyal Malayu wal Malaya wa yastaqil Indonesia wal Malaya tau'amani. Hiduplah Melayu dan tanah Melaya, merdekalah Indonesia dan tanah Melaya, dua adik-beradik kembar. Dan benar-benar berlaku. Bila masuk Sabah, Sarawak, Singapura, nama negara kita Tanah Melayu ataupun Tanah Melaya tu berubah kepada Malaysia. Itu artinya siapa akhir, walaupun beliau tak sempat dengan berubahnya Malaysia, berubahnya nama ke Malaysia, dia tak sempat. Nah, Syekh Abdullah Fahim wafat dah, tetapi ditinggalkan isyarah dan benar-benar berlaku, diakui oleh orang-orang yang dapat melihat peristiwa tersebut. Maka apakah peranan Syekh Abdullah Fahim? Banyak peranan. Dari segi pendidikan tadi, diletakkan nama madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Wataniyah tu makna kebangsaan. Nah, maknanya pondok kebangsaan. Pondok dulu ada kebangsaan. Bukan sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan. Dah. Pondok dulu kebangsaan ni. Bahkan kalau kita pergi ke Kelantan, pondok-pondok di sana tidak dikenali dengan nama pondok dia. Macam tempat mau mengaji namanya Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah. Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah. Tapi orang tak kenal apa Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah, tak kenal. Orang lebih kenal pondok Pasir Tumbuh. Pondok Gelang Emas, pondok Lubuk Tapoh, pondok Berangan. Pondok dikenal dengan tempat tanah air yang mereka binakan pondok tersebut. Itu menunjuk kata bahawasanya ulama-ulama dulu memang semangat, benar-benar semangat wataniyahnya. Adapun di seberang perai ataupun di Kepala Batah, oleh kerana terlalu banyak sangat madrasah, pusat ilmu ketika itu, maka tidak dikenali dengan pondok Kepala Batas atau pondok seberang perai, sebab terlalu banyak. Maka diletakkan namanya Wataniyah. Ini supaya anak bangsa ni bangkit untuk memperbaiki nasib bangsa sendiri. Itu. Kemudian ketika mana tahun 1957, bila nak masuk 1957, Syekh Abdullah Fahim kata, Amul khair atana.
amul khair atana. Tahun yang baik telah tiba kepada kita. Itu tahun yang sepatutnya kita boleh kemerdekaan. Maka sebab tu, sebelum tu orang-orang Melayu ni nak pergi pula dengan British. Nak pergi pula dengan British. Sa'dun Jubir ketika tu minta izin dengan Syekh Abdullah Pahit. Tok Guru bagi izin, kami nak lawan pula, nak bertumpah darah pula. Ulama ni dia fikir panjang. Dia fikir panjang. Sebab bertumpah darah ni tak berhenti sejak beratus tahun dah. Kita tak mampu. Maka di dalam Islam pun sendiri, Nabi SAW mengkedepankan aman dan selamat di atas iman dan Islam. Mana dalil? Dalilnya tiap-tiap masuk bulan yang baru, Nabi dan para sahabat berdoa. Diriwayatkan dalam kitab Mu'jamul Kabir At-Tabrani, kana ashab Rasulullah an Abdullah bin Hisham, diriwayatkan daripada Abdullah bin Hisham, kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'allamu hadha ad-du'a kama yata'allamu al-Quran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatis sanata aw asy-syahr. Para sahabat Nabi dengan Nabi ni apabila masuk bulan baru, tahun baru, mereka akan baca doa ni. Beramai-ramai. Mana doanya? Bunyi doanya, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minas syaitan. Ya Allah, Tuhan, masukkan bulan yang baru kepada kami ini dengan keamanan dan keimanan. Tengok. Dengan keselamatan dan keislaman. Dengan keredaan Tuhan yang Maha Rahman, Maha Kasih Sayang, dan jauhkan kami daripada tipu daya syaitan. Maka ulama kata, kenapa Nabi tidak berdoa Allahumma adkhilhu alaina bil imani wal amni wa bil islami was salamati? Dengan iman dan aman, dengan Islam dan selamat. Maka keluarlah satu kaedah, dia panggil. Iaitu apa kaedahnya? Al-amnu qabla al-iman. Al-amnu muqaddamu 'ala al-iman, was-salamatu qabla al-islam atau muqaddamu 'ala al-islam, wal insan qabla at-tadayyun. Itu. Al-amnu. Apa al-amnu? Iaitu keamanan. Bukan amno. Al-amnu makna keamanan. Itu sebelum daripada bicara tentang iman. Sebab tu Nabi beri izin Ja'far bin Abi Talib bawa sahabat pergi hijrah ke Habasyah. Apa? Nak keamanan. Bahkan kita sambut ma'al hijrah hari tu, bulan Muharram, pada hari hijrah ni, akhir Safar baru berlaku hijrah. Sebab apa? Sebab Nabi pasang niat nak hijrah pada Muharram. Kenapa? Kerana semangat bai'ah yang kedua tu, ramai orang daripada Yathrib berbai'ah dengan Nabi. Kalau Nabi pergi ke Yathrib, kami nak taat setia, sama'an wa ta'ah. Iaitu Nabi jadi pemerintah di Yathrib. Itu. Maka semangat Nabi. Bila Nabi jadi pemerintah, pastilah Nabi akan bawa keamanan, kesejahteraan. Kerana nama agama sendiri, nama Islam. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Arti negara selamat, negara aman, negara damai. Sebab tu Nabi bila pergi ke Yathrib, Nabi ubah nama Yathrib, Nabi ubah kepada Madinatul Munawwarah. Cuba tengok. Ini cara Nabi berpolitik. Nabi tidak letak nama Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah. Negara Arab, negara Quraisy. Nabi tak letak itu. Padahal boleh ya. Boleh ya. Nabi Quraisy, Nabi Arab. Nabi tidak guna sentimen bangsa dalam berpolitik negara. Dan Nabi juga tidak meletak Daulah Islamiyah, negara yang diasaskan dengan Islam. Tak ada. Ulama yang kemudiannya mengatakan dalam kitab, Daulah Islamiyah yang pertama didirikan ialah Madinatul Munawwarah oleh Nabi SAW. Nabi sendiri tidak letak nama negara dia Daulah Islamiyah, tidak. Bahkan Nabi letak nama negaranya Madinatul Munawwarah. Hebat Nabi. Ini cara Nabi berpolitik. Negara maju yang bergemerlapan, itu anak Madinah. Yakni Nabi mengharapkan setiap muwatin, setiap warga negara Madinah yang berbilang bangsa, agama, suku, kaumnya, sama juga,
Bukan Malaysia saja majmuk. Yasrib yang diperintah oleh Nabi pun majmuk. Nabi ingin supaya semua manusia itu menjadi manusia yang mutamaddin, manusia yang membina peradaban, kemajuan diri. Sebab dengan kita membina kemajuan diri kita, itu hasilnya untuk negara. Itu maju bangsa, maju diri kita, maka majunya negara. Nah, kerana negara dengan rakyat ni dia gini, satu untuk ramai, ramai untuk satu. Gitu. Satu untuk ramai, mana negara ni satu untuk ramai rakyat, kaum dia. Ramai ni, mana rakyat ni sebenarnya untuk satu, untuk apa? Untuk negara. Sebab tu hadis orang tasawuf duk baca semua, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wayal qalb. Oleh ulama-ulama siasah, ulama-ulama politik boleh ditafsirkan mengikut politik. Mana? Iaitu alam semesta dengan kita ialah jantung bagi negara kita. Kita ialah jantung bagi negara. Kita jantung bagi alam. Kita jantung bagi negara kita. Kita jantung bagi tanah air kita. Kita pula ni ialah negara bagi jantung kita. Kita pula ni ialah alam bagi jantung kita. Kita pula ialah tanah air bagi jantung kita. Betul tak? Betul. Baik tak baik negara ni, maju tak maju negara ni, hebat tak hebat negara ni, terletak pada hati-hati kita manusia itu sendiri. Itu. Sebab apa negara kita sudah tidak seperti dulu? Sebab hati-hati. Pelabur-pelabur pergi ke Indonesia banyak lah ni. Tak main ke negara kita, bukan macam dulu lah. Dah apa? Dah negara kita lagu ni. Negara kita lagu ni. Asabiyah kuat. Asabiyah tadi. Asabiyah tadi. Antu'ina akhaka 'ala zulmi. Mutulung saudaramu di atas perkara yang zalim. Itu bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berjaya membawa negara Yasrib benar-benar menjadi negara yang bertamadun, yang manusia di dalamnya membina peradaban. Mutamaddin. Betul? Nabi menyatukan semua kaum di dalam satu perlembagaan Madinah. Wathiqah Madinah dia panggil. Mana? Nabi kata, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muslimuna min Quraisy. Sesungguhnya orang Islam daripada muhajirin Quraisy. Wal muslimuna min Yathrib, dan orang Islam yang asal pribumi Yathrib. Wal Yahudi, dan orang Yahudi, orang beragama Yahudi daripada Bani Israel. Ada Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, terbesar, banyak lagi bani-bani lain. Walahiqa bihim, dan mereka yang bersama di dalam negara Yathrib. Ada Nasrani Najran, Kristian. Ada orang Arab yang belum masuk Islam, ada. Wajahada ma'ahum, syaratnya mereka bersama-sama bersusah payah. Wajahada ma'ahum, serta mereka itu dalam mempertahankan Yathrib, dalam memajukan Yathrib, dalam membela Yathrib daripada musuh-musuh nak menyerang Yathrib. Maka Nabi kata, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka ini ialah satu umat berbanding dengan manusia di negara-negara yang lain. Satu bangsa, satu umat, satu nation, satu warga negara. Ini difaham daripada perbuatan Nabi dalam berpolitik ini, bermakna Islam mengajarkan juga kepada kita, selain daripada ukhuwah yang tertinggi ialah ukhuwah Islamiyah, ada lagi ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa, setanah air, senegara kita. Itu hak tinggi sekali. Ukhuwah Islamiyah tu paling tinggi, tu Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita ukhuwah Islamiyah pun tak lepas lagi. Betul tak? Jumpa sama Islam je muka keruk, cemu, tengok tak? Tengok parti ke apa? Tanya parti dulu. Kita parti payung ya. Parti payung? Oh sama, baru senyum bila sama parti. Weh lah. Artinya parti ya'lu wa la yu'la alaih. Kita ni gitu. Hak Nabi ajar Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam hak tinggi, tak ada lebih tinggi pada Islam. Maknanya walau dia bukan senegara dengan kita, walau dia bukan
sebangsa dengan kita, tetapi dia satu sama dengan agama kita, maka dialah saudara kita yang paling tinggi, yang patut kita jaga kehormatannya dan sebagainya. Itu. Tetapi adakah bila dia bukan seagama dengan kita, kita boleh katok dia, sepak dia? Tak boleh ke? Musuh dia tak boleh. Lepas tu Islam ajar ukhuwah wataniyah, saudara senegara. Itu. Pak, kalau dia tidak seagama, tidak senegara, berbeza negara, boleh kita musuh dia? Tak boleh. Islam mengajarkan kita ukhuwah insaniyah, saudara semanusia. Itu. Nabi satu hari duduk dengan sahabat, tiba-tiba aja jenazah Yahudi lalu. Nabi bangun, sahabat bangun. Bila tengok Nabi bangun, bila Nabi SAW duduk, sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah hak kita bangun tak di jenazah ke Yahudi? Pasal apa kita kena bangun? Orang Yahudi itu ya Rasulullah. Rasulullah kata, bukankah orang Yahudi juga orang manusia? Tengok, Islam mengajarkan kita mempunyai ukhuwah insaniyah, saudara semanusia. Dan Islam tidak mengajarkan permusuhan di atas nama agama dan bangsa, melainkan satu saja boleh kita buat musuh, apabila dia melanggar undang-undang, sebagaimana disebut dalam Quran, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh buat musuh melainkan ke atas orang yang zalim, orang yang melanggar undang-undang. Boleh kita buat musuh? Tak boleh sebab dia bangsa, tak boleh. Bapa saya tak boleh, Ustaz. Kalau tengok kau Cina nak bunuh lalu. Apa? Sebab dia Cina tu. Mana boleh gitu? Bukan ajaran Islam gitu. Sebab Islam suruh kita kasih sayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Lita'arafu ay litahabu. Itu maksud. Tuhan buat kita pelbagai bangsa, pelbagai suku kaum ni lita'arafu. Apa lita'arafu? Supaya kita saling mengenal. Ay litahabu, supaya kita saling mengasihi, saling mencintai. Kenapa? Karena al-ma'rifatus syajarah wal mahabbatus samarah. Pokoknya kenal, buahnya cinta. Itu. Maka tak boleh musuh kerana beza bangsa. Sebab keling, kita nak perang lalu. Sebab Cina, sebab Melayu, kita nak bunuh lalu. Tak boleh. Itu bukan hijau Islam gitu. Bukan. Atau beza agama. Tak boleh tau. Saya, jumpa lalu kok batu kes nak pergi bom rasa. Bukan itu cara Islam tu, bukan. Bukan. Dalam Quran kata, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Jangan kamu mencaci maki orang yang menyembah selain pada Allah. Jangan mencaci maki sesembah yang disembah oleh mereka yang disembah oleh selain Allah. Kenapa? Karena nanti mereka akan mencaci maki Allah, mencaci maki Islam, mencaci maki Rasulullah, tanpa mengetahui ilmu yang sebenar, cuma daripada rasa permusuhan. Itu. Maka Islam tak ajar musuh sebab bangsa, sebab agama. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah cara alim ulama kita. Maka sebab tu Syekh Abdullah Fahid kata, jangan bertumpah darah. Dahulukan keamanan, dahulukan kesejahteraan. Selagi mana kita boleh merdeka dengan aman itu mesti didahulukan. Maka bila tu amul khair atana, tahun yang baik akan datang ni, tahun 1957. Kerana dia pakai falak, dia tahu tahun yang baik itu apa. Bila bulan baik, tanggal baik, dia tahu. Itu ilmu falak, bukan ilmu nujum, bukan nujum 4 belalai ni. Tok guru alim ilmu falak. Maka bila siapa tahun 1957, Tunku Abdul Rahman pergi ziarah di Tuku 2 Mei ni, dia suruh dengan anak akak mai duduk cokoh ambo pergi ziarah di pondok Dairatul Ma'arif Wataniyah. Orang tua situ tu atas tangga tu, Ustaz. Tuku 2 Mei duduk berapa jam pun dia duduk nak tunggu tok guru keluar, nak dengar nasihat, nak minta nasihat. Itu orang zaman dulu rojok tok guru rojok tok guru. Lah ni dak dah tok guru dia mau belagak akak nombok gitu tok guru. Dia mau tak ada rojok tok guru dah. Tak cara tok guru pun ngapa pergi tok guru kau dak pun. Orang dulu rojok tok guru. Bagaimana ni tok guru? Tahu molek tok guru kata siapa dah? Lagu mana molek kita nak buat merdeka ni? Jangan tumpah darah tok guru. Lepas tu pergi kepada London, pergi ke London, bincang molek.
bagaimana nak boleh merdeka negara ni dengan aman, tanpa tupuh titik-titik pun darah. Jangan. Itu kalau terpaksa barulah darah kita boleh kita tumpah. Nah, kalau dapat dengan aman, aman dulu. Oh, kena pergi di London tu guru ni. Oh. Nak pergi macam mana duit tak ada tu guru. Bukan London, kalau London Kota Baru tu dekat ah. Ni London. Nah. Maka Syekh Abdullah Fahim kata, buat ceramah orang Melayu kutip derma. Ah, tengok kutip derma ni nak merdeka negara gitu, kutip derma tu. Sini. Ha, jangan main-main. Nah. Kalau orang Melayu tak percaya, ni Haji Ahmad Badawi ada. Haji Ahmad Badawi itu anak dia. Nah, Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Al-Badawi. Itu ayah kepada Perdana Menteri kita, Tun Haji Abdullah bin Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi bin Tuan Guru Haji Abdullah Fahim atau bin Ibrahim. Sebenarnya Syekh Abdullah bin Ibrahim, tapi dikenali dengan Fahim kerana dia sangat faham, sangat cerdik, sangat cerdas, ataupun kerana Pok Heng, nama ayah dia Pok Heng. Nah, jadi kutip derma, kutip derma. Bila dah cukup duit ni, hamba buat ringkas-ringkas pukul 9 dah ni, lapar perut dah. Nah, hamba pun bawa balik daripada kemamen letih juga. Cukup dah duit. Bagi tahu ketuk guru, duit cukup dah ni. Boleh dah nak booking flight, nak booking pesawat, nak pergi ke London. Tok Guru kata jangan pergi dengan flight, jangan pergi dengan pesawat, pergi dengan kapal layar. Tengok. Ini sejarah ni tak ada dalam buku sejarah Malaysia ni. Sebab apa? Sebab pakar sejarah kita kata ulama kaum tua tidak memperjuangkan kemerdekaan. Tak ada. Tapi semuanya ambil daripada buku ni. Buku ni sampai Pak Allah yang terbit. Dan ada dalam ni sebutir-sebutir gapo hak bercerita tadi. Zaman Pak Allah yang terbit ni. Abdullah Fahim, perjuangan seorang tokoh agama dan kemerdekaan dalam ni. Dia dengan kapal layar. Pasal apa tu guru? Lambatlah. Kita nak cepat-cepat merdeka. Al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minar rahman. Belorak gaduh tu syaitan punya perangai. Bertenang tu daripada perangai yang disukai oleh Tuhan Ar-Rahman. Sebab apa? Di dalam kapal layar tu bila mu duduk, mu berbincang bagaimanakah undang-undang hak kita nak pakai lepas merdeka. Nah, kalau mengikut alim ulama nak dipakaikan Undang-Undang 99. Hak dalih awal-awal cerita tadi. Hak ulama kupu dah. Undang-Undang 99 tu tuan-tuan boleh beli buku ni. Dalam buku ni ada cerita Undang-Undang 99. Undang-Undang 99 undang-undang Tuhan. Hudud, kisah, ta'zir, keadilan dan sebagainya digubah mengikut acuan negara kebangsaan, negara nation state. Sekarang ni kita dua mahkamah sivil, mahkamah syariah, dan kekuatan mahkamah syariah kita hak yang kuat ialah mahkamah sivil. Nah itu letih penat kita kalau apa-apa kes berlawan di mahkamah syariah menang, tapi kalau dia yakak pula kes tu di mahkamah sivil kalah pula kita. Allah, lemah kita. Hak ni pula tanggungjawab kita. Tanggungjawab tu Tok Guru dulu selesai dah. Selesai dah, dia mati dah. Dia nak lepas dengan British padai dah. Lepas tu tanggungjawab kita pula lah ni nak mengisi kemerdekaan tu. Lagu mana nak menaik taraf kau panggil mahkamah syariah kita. Itu tengok. Jadi di atas kapal tu barulah ada masa panjang kita boleh bincang perlembagaan lagu mana kita nak merdeka. Lagu tu ni tu. Lagu tu. Boleh nak booking kapal layar lah ni. Nanti dulu tu gaya. Jangan duk pergi dengan hak Melayu saja. Kena bawa ratik Cina dengan India pun. Kena bawa ratik. Tok Guru itu. Pokok dalam buku ni dicerita. Tok Guru Haji Ahmad Al-Badawi ni dia catat tulis. Syekh Abdullah Fahim isyarat ke. Ini British. Ini Melayu. Ini India. Ini Cina. Ini Cina. Ini India. Ini kaum-kaum yang lain di tanah Melayu. Kalau pak ni bersatu, pak. Kita boleh cekang orang panggil British ni. Tu ada dalam buku ni. Dia isyarat. Bukan dilukis, ditulis oleh anak dia Tok Guru Haji Ahmad Al-Badawi. Isyarat daripada siapa tu? Tok Guru. Tok Guru suruh. Lagu tu baru boleh. Ya.
Bahkan Syekh Abdullah Fahim kata, kerjasama dan permuafakatan semua kaum di negara ini akhirnya menghasilkan pencapaian kemerdekaan tanpa perlu menumpahkan setitik darah di atas bumi bertuah ini. Sebab apa? Sebab darah manusia sangat mulia untuk ditumpahkan. Karena manusia binaan Allah lebih mulia daripada Kaabah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kaabah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kalau runtuh boleh buat lagi. Manusia kalau mati, manusia mana boleh hidup manusia? Boleh? Tu tu cara faham alim ulama dulu. Maka bawalah India, Cina, bawa dengan pembesar-pembesar Melayu pun ada juga, Tok Hakim pun ada juga. Pendek ceritanya atas tu bahas perlembagaan. Bawa jumpa mengadap Syekh Abdullah Fahim dengan ulama-ulama sezamannya. Sebab apa kita duk highlight Syekh Abdullah Fahim? Sebab dia orang tua. Tok Guru Haji Fuad Hasan pun anak murid dia. Yang dipertua pertama Persatuan Islam Setanah Melaya. Itu pun anak murid dia. Bahkan Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hasan ni, ketika mana lepas dia keluar daripada Persatuan Islam Setanah Melaya, dia masuk Parti Negara. Lepas tu dia buat pula Parti Nahdlatul Ulama Melaya pada 18 November 1956 di Perak. Sebab apa? Sebab sebelum tunya Syekh Abdullah Fahim, apabila tertubuhnya Persatuan Islam Setanah Melayu, di dalam pekembar tadi, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, ketika tu orang pekembar dengan orang Persatuan Islam Setanah Melayu boleh jadi dui ahli. Dialah ahli tu, dialah ahli ni. Dia boleh dui ahli. Bahkan Syekh Abdullah Fahim ni ialah Ketua Dewan Ulama yang pertama Persatuan Islam Setanah Melayu. Ketua yang pertama. Gitu. Maka masa tu berlaku perselisihan di antara isu kaum muda kaum tua, yang menyebabkan berhimpungnya alim ulama kaum tua buat muktamad di Pondok Dairatul Ma'arif Wataniyah untuk menjawab isu-isu khilafiyah yang dibangkit oleh fuak-fuak kaum muda di dalam Persatuan Islam Setanah Melayu. Maka keluarlah risalah ketetapan Majlis Muzakarah Alim Ulama Semelaya di Kepala Batas di Pondok Dairatul Ma'arif Wataniyah, yang diterbitkan oleh Persatuan Islam Setanah Melayu di bawah yang dipertua yang pertama Tuan Guru Haji Fuad Hasan. Dan di dalam sejarahnya Syekh Abdullah Fahim mempernamakan alim ulama yang muzakarah tersebut dengan nama Nahdlatul Ulama Malaya, diringkas menjadi Naam. Kenapa? Karena Syekh Abdullah Fahim dia kagum dengan hasil perjuangan sahabat dia di Indonesia, Kiai Hashim Asy'ari, yang berjaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan berjaya menghalang kerajaan Saudi daripada meruntuh Qubbatul Khadra, kubah hijau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu persatuan yang bernama Nahdlatul Ulama. Sebab tu sekarang ni kita perhidup balik tu. Nahdlatul Ulama Melaya tu kita perhidup balik Nahdlatul Ulama Malaysia dalam bentuk NGO. Bukan parti dah, NGO. Apa tujuannya? Untuk mengembalikan balik, orang panggil, pemikiran atau manhaj perjuangan Syekh Abdullah Fahim dengan ulama-ulama kaum tua pada zaman tersebut. Jasa-jasa dia. Sebagaimana kaedahnya al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Jaga apa yang ditinggal oleh orang tua-tua dulu yang baik-baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan ambil sistem yang baru untuk lebih cemerlang. Yang pertama ialah pada pondok-pondok yang berada dalam negara kita. Ini. Sedih kita sekarang ni pondok paling teruk sekali, ranking paling teruk sekali di Nusantara, Malaysia. Betul? Indonesia bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Indonesia negara Pancasila, Jumhuriyah Republik. Agama rasmi 6. Islam, Islam, Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan anisme kepercayaan pribumi asal. Tapi walaupun begitu, dia ada RUU pondok pesantren. Jangan main. Orang nak buka pondok ni tak boleh main-main. Kena ada syarat-syarat dia. Bukan macam kita. PA tak tahu pun boleh buka pondok. Mengarut sungguh. Tu Masdar dengan apa? PA bila wajah pun tak boleh nak beza. Bahan merambai. Cakap mengapu dalam kuliah-kuliah. Tasrih mengarut. Orang akak jadi tok guru, jadi ulama juga, boleh buka pondok asal duit ada. Bahaya tu. Tak ada satu sistem. Malu kita dengan Indonesia.
Yang kedua, Fatani Darussalam. Fatani Darussalam masih di bawah jajahan takluk Siam Thailand, bukan negara Islam. Nah, tapi pondok dia masih hebat, masih kuat, masih hebat, tradisinya masih kuat. Kita ni pula negara Islam. Islam agama bagi persekutuan. Raja-raja ketua agama Islam. Melayu mesti Islam. Melayu ada hak-hak keistimewaan. Tapi kita jadi kanak-kanak istimewa dalam negara kita sendiri. Tak gitu kan? Tak gitu? Itu. Kanak-kanak istimewa kita. Tu. Sedih kita sedih. Jadi tujuan kita hidup tu untuk itu. Tujuannya pendidikan dan sosial. Bukan politik kepartian. Sebab Tok Guru Haji Fuad Hasan ni pada tanggal 18 November 1956 dia buat parti Nahdlatul Ulama Melayu. Dan dia jumpa Syekh Abdullah Fahim minta masuk. Syekh Abdullah Fahim kata cukup, bangsa Melayu ni berpecah. Dua, kita hilang kekuatan walaupun kita punya kuasa. Itu Pak Allah Badawi sendiri sebutkan apa? Itu. Maka Syekh Abdullah Fahim dengan beberapa segelintir tutup guru kekal dalam perkembar. Dan majoriti tutup gurunya masuk di dalam Persatuan Islam Setanah Melayu. Itu cerita asal usul dulu. Jadi bila tunjuk undang-undang hak nak merdeka gini Tok Guru, Tok kata tak boleh. Paling kurang untuk saya ambil undang-undang 99 hak kami bahas di Madrasah Idrisiyah Bukit Candan. Paling kurang 5 perkara ni tidak boleh ubah 2/3 majoriti parlimen. Mana? Pertama, Islam agama bagi persekutuan tanah Melayu. Yang kedua, raja-raja ketua bagi agama. Yang ketiga, Yang ketiga, orang Melayu mesti didefinisikan dengan Islam. Itu. Yang keempat, keempat? Tak ingat dah. Melayu bahasa rasmi kebangsaan. Mana bahasa Melayu rasmi kebangsaan ialah Melayu. Itu. Satu lagi kamu tak ingat. 5 perkara. Hak ni tak boleh ubah dengan 2/3 majoriti parlimen. Tak boleh. Barulah Tok kata kalau lagu ni pergi sambung balik perjalanan kapal layar. Sampai ke London. Takdir Allah Taala boleh merdeka sungguh. Maka tanya Tok Guru nak lau, nak isytihar tanggal berapa? 31 Ogos 1957. Kalau tidak diisytihar tanggal tu, kena tunggu 7 tahun lagi baru bangsa Melayu ni boleh isytihar merdeka. Siapa tahap tu? Maka bolehlah isytihar merdeka. 2 Safar 31 Ogos 1957. Naiklah Tengku Ramai merdeka. Nyanyilah Sudirman tanggal 31. Tapi hilang jasa ulama. Jatuh bro. Naik dari tanah Melaya. Tapi ulama hilang daripada jejak. Tak ada. Maka tanggungjawab siapa nak pergi hidup balik ni? Cuba tengok dalam TV. Ada tak cerita pasal jasa ulama dalam kemerdekaan? Tak ada. Ada yang nyanyi lagu Nasyidul Watani sebagaimana ditulis oleh Syekh Abdullah Fahim tadi? Ada? Tak ada. Lagu Nasyidul Watani itu panjang sebenarnya. Panjang. Hamba nak baca perhabis pun gelepaslah kalau baca perhabis kan. Sini. Nasyidul Watani itu lagu dia panjang. Antara ayat dia dalam tu. Antara ayat dia. Bihubbiki ya malaya qalbi yahim kaifa wa majduki majda samim wa tarikhuhu syahidun min qadim faya habbaza anti ni'mal watan. Bihubbiki, dengan sebab cinta engkau kepada engkau, ya malaya, wahai tanah Melayu, qalbi yahim, ialah daripada hati yang terdalam. Kaifa wa majduki, betapakah tidak keagungan engkau itu wahai tanah Melaya. Majdas samim, ialah keagungan yang sejati, yang sebenar. Wa tarikhuhu syahidun min qadim, dan sejarah engkau menjadi saksi sejak sepanjang amrut tarikh, sepanjang zaman. Faya habbaza anti ni'mal watan, alangkah beruntungnya engkaulah sebaik-baik tanah air. Ada pernah dilaung dalam TV, dalam radio, lagu yang dikarangkan oleh ulama kita tentang negara, tentang cintakan negara, semangat kebangsaan, semangat kemerdekaan. Ada? Tak ada.
Jadi seolah-olah jasa ulama tidak dihargai. Maka kitalah yang kena bertanggungjawab. Selain daripada mengisi kemerdekaan negara kita, dengan perkara-perkara yang membawa negara kita maju ke depan dari segi ekonominya, pendidikannya, dan agama spiritualnya. Selain daripada tu, ialah kita juga kena jaga orang panggil apa hak ditinggal oleh alim ulama kita. Kalau tidak kita yang menjaga jasa ulama kita, kita nak harap jasa ulama kita dijaga oleh bangsa lain? Tidak. Kita sendirilah sepatutnya yang menjaga jasa ulama kita. Alangkah sedihnya, banyak saya pergi kuliah, saya tanya, kenal tak Syekh Abdullah Fahim? Ngiling kepala. Syekh Yusuf Qaradawi? Macam Syekh Yusuf Qaradawi pula orang Melayu. Salah kau Ustaz? Tak salah. Syekh Yusuf Qaradawi tak salah, kita kenal. Dia ulama juga. Tapi apa ya kita boleh kenal hak luar, hak dalam kita lupa. Asal usul kita lupa. Duk ambil hak luar, tapi hak asal usul sendiri kita lepas. Jangan. Hak asal usul kita ni lah hak patut kita kena jaga. Maka sebab tu, sebelum amba nak tutup ni, amba nak sudahkan dengan baca amanat Syekh Abdullah Fahim untuk kita orang Melayu ni. Amanat Syekh Abdullah Fahim. Pertama, amanat tentang agama, dan yang keduanya amanat tentang bangsa. Sebab kita orang Islam punya tanggungjawab dua. Himayatuddin wad daulah, menjaga agama dan menjaga negara. Bukan jaga agama saja. Himayatuddin, menjaga agama. Satu, kena jaga agama. Kemudian yang keduanya himayatud daulah, menjaga negara. Karena kalau tanpa negara, bagaimana kita nak mempraktik agama kita, nak jaga iman kita, nak menegak Islam kita? Pasti kita tidak akan mampu untuk menjaga iman dan menegakkan Islam tanpa negara. Maka sebab tu saya baca sikit sebelum kita nak tutup ni, amanat daripada Syekh Abdullah Fahim kepada kita orang bangsa Melayu. No amanat dia ni. Kira lepas hamba baca ni kak, kira tutup lah. Wallahu a'lam lah. Boleh deh. Sabar sekejap deh. Tak jumpa cari dah weh. Main banyak sangat ni gini. Sudah tak jumpa. Jumpa dah. Tengok dah. Syekh Abdullah Fahim tulis dalam tulisan tangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Tuan-tuan sedia maklum, beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu semelaya ini, dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas, awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama, menteri-menteri hingga raja-raja, sekalian mereka itu bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ijma'an. Tiada seorang pun yang bermazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Yahrumu kharqul ijma', haram mencarikan ijma'. Ambil mereka itu hukum-hukum fiqh Syafi'i daripada kitab Tuhfatil Muhtaj dan kitab Nihayatil Muhtaj hingga kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, dan mukhtasaratnya, ringkasannya dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti Sabilal Muhtadin dan Bughyatut Tullab dan Matla'il Badrain dan lainnya. Usuluddin atas perjalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari diambilkan daripada syuruh, segala syarah-syarah, dan hawamish, segala hawashi, segala nota kaki Ummil Barahin, bukan Ummu Ibrahim Ummil Barahin, dan Jauharatit Tauhid dan sebagainya daripada kitab-kitab Arab dan Melayu. Ilmu tasawuf atas perjalanan Al-Imam Al-Ghazali diambilkan daripada kitab Minhajil Abidin, Ihya'i Ulumiddin, dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti kitab Siyarus Salikin.
maka ini kitab-kitab dan seumpamanya, segala hukum di dalamnya, kesemuanya mustambat daripada Al-Quran dan hadis yang dihalusi dan ditapis oleh ulama ajilla, ulama-ulama yang hebat-hebat. Diamal dengan dia sudah lebih daripada 1000 tahun dan diterjemuh kepada bahasa Melayu beratus-ratus tahun. Nasihatun, satu nasihat, supaya jangan berpecah belah oleh bangsa Melayu sendiri. Sekarang sudah ada timbul di Melaya mazhab Khawarij, yakni mazhab yang keluar dari mazhab yang empat, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan fahaman orang awam yang sebati dan hendak merobohkan pakatan bangsa Melayu yang jati dan menyalahkan kebanyakan bangsa Melayu. Hukum-hukum mereka itu diambil daripada kitab Hadiyur Rasul yang mukhtasar daripada kitab Hadil Ibad, dikarang akan dia oleh Ibnul Qayyim Al-Khariji. Maka Ibnul Qayyim dan segala kitabnya ditolak oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan bangsa Melayu, jangan tertipu daya hasutan mereka itu. Dikeluarkan hukum-hukum yang tidak terpakai dalam mazhab Syafi'i, dan fatwa mereka itu adalah fatwa mereka itu akan masalah yang buruk-buruk sudah terdengar kepada orang awam. Harapan bangsa Melayu jangan berpecah belah sesama bangsa sendiri. Siapa yang datang kepada kamu dan menyuruh kamu supaya taat kepada seorang lelaki tertentu, tujuannya untuk memecahkan persatuan kamu dan menghancurkan kesatuan kamu, maka bunuhlah akan dia. Intaha, selesai tulisan Syekh Abdullah Fahim sebagai amanat kita menjaga agama, iaitu jagalah agama kita mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah dibawa daripada 1000 tahun ke Melayu ni beratus tahun, iaitu akidah kita Asy'ariyah wal Maturidiyah, mazhab kita Syafi'iyah, dan meraihkan mazhab mu'tabar yang 3, Maliki, Hambali dan Hanafi, dan tariqah tasawuf kita mengikut Syekh Junaid Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Ini dipesan oleh Syekhul Islam Malaya kita, Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Begitu juga amanat Syekh Abdullah Fahim tentang bangsa. Katanya Syekh Abdullah Fahim, bila kita dah merdeka, jangan ada pemimpin yang ambil kesempatan buat kekayaan di atas belakang rakyatnya. Ni ga lipat belaka ni. Nah. Ni lipat belaka ni. Amanat ni tidak didengar. Nah, ataupun tahu buat tak tahu. Nah. Orang Melayu ini wajib berjuang kerana bangsa. Tetapi orang Melayu ini wajib berjuang kerana bangsa. Islam menerima kebangsaan, tetapi kebangsaan tidak boleh menolak Islam. Ini amanat dia. Orang Islam perlu memperbaiki perselisihan sesama mereka, dan setelah berdamai diharapkan berkekalan. Inilah satu-satunya senjata yang boleh menguatkan kedudukan Islam dan Melayu. Hak ni pun dak juga kita ni. Nah, berebut kursi tak kena damai apa. Nah, balas bola kayak gini. Ada ni. Kursi tu kuasa. Kuasa tu reta masuk kat tu. Nah. Kalau orang Melayu beragama Islam mengkhianati bangsa, negara dan agama, Allah akan gantikan bangsa lain yang beragama Islam untuk menjaga tanah air mereka. Sesiapa yang berjuang dengan nama Allah dan niat yang baik, senantiasa dalam redha Allah. Sesiapa yang lupa niat khianat dan tamak, akan dimurkai Allah. Akhirnya menjadi hinalah dirinya dan bangsanya dan tanah airnya. Ini wasiat, pesanan-pesanan Syekh Abdullah Fahim, yang kalau kita nak secara lengkap, hamba sarankan beli buku ni, Syekh Abdullah Fahim, Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dan Perjuangan Kebangsaan. Begitu juga satu lagi buku, Agama, Bangsa dan Tanah Air, iaitu sejarah dan peranan madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah, Pondok Syekh Abdullah Fahim sendiri. Dalam dua buku ni insya-Allah lengkap. Nah, sebab kalau dalam buku tu dia ada orang panggil kitab ni. Dengan kitab ni kita masuk habis dah. Nah, kitab ni khutbah Syekh Abdullah Fahim. Saya kalau boleh setiap 31 Ogos ni, kalau bolehnya seluruh negara baca balik wasiat ni. Khutbah ni. Ni khutbah Jumaat ni. Nah, baca balik apa orang panggil pesanan-pesanan Syekh Abdullah Fahim dalam kitab ni.
dalam kitab Al-Iqas. Ada lagi dia kata, ni tengok dia kata. Dia kata fajtahidu fistintaji aradikumul mufidah. Maka bersungguh-sungguhlah kamu mengeluarkan daripada bumi-bumi kamu permata-permata yang indah. Wahmilu ummatakum rijalan wa nisaan alal khisalil hamidah. Dan didiklah bangsa kamu, laki-laki dan perempuan, di atas budi pekerti yang terpuji. Wala tad'u ahadan minal ajanibi yantahikul hurumati bila mubah. Dan dia kata, dan jangan engkau biarkan seorang pun daripada bangsa-bangsa asing mencerobohkan kehormatan kamu dengan kamu tidak mengambil endah atau ambil peduli. Tengok pesannya dia. Jangan duk biar bangsa asing ni masuk menceroboh, ambil orang panggil hak-hak dalam negara kamu. Wa assisu fi watanikumul masajid wal masyari'ah. Dan dirikanlah di dalam watan, tanah air kamu, akan masjid-masjid dan jalan-jalan yang memudahkan bagi perusahaan kamu. Tengok. Ini orang panggil membina tamadun ni. Pembangunan dari segi ekonomi dan spiritual. Masjid mana spiritual, agama. Jalan-jalan perusahaan, ini dia panggil ekonomi. Wa ansha'u fiha al-madarisa wal masani'ah. Dan adakanlah sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah pertukangan. Dan apa ia sebut dalam khutbah dia? Dia buat di pondok dia. Hari ni belajar kitab ni, tapi ni bahagian pertukangan jahit ataupun mengukir kayu ataupun kemahiran macam-macam. Tu hebat. Pondok kita tak boleh buat dah kita lah ni. Tak boleh buat dah. Lagi kata wastakhriju minha azaimal awamilah. Dan keluarkanlah daripada bumi kamu akan harta-harta yang banyak. Wal ya'tamidu kullu minna ala nafsih. Dan hendaklah wal ya'tamidu kullu minna ala nafsih. Dan hendaklah tiap-tiap seorang daripada kita berpegang di atas kebolehan diri sendiri. Wala yakun kullu ala abna'il jinsihi. Dan sayang, janganlah pula menjadikan keberatan ke atas anak-anak bangsanya. Fa inna kullana rijalun uqalun. Maka bahawasanya tiap-tiap kita sekalian semuanya ialah berakal, cerdik, pandai belaka. Mana dia suruh kembali kepada kebolehan diri sendiri. Kita yakin boleh. Tu jelah tu. Kita mesti boleh. Jangan lemah. Jangan tak boleh, tak mampu. Bangsa lain mampu. Dia tak apalah, sebab dia Cina, sebab dia keling. Lah. Apa jadi hina kau bangsa kita ni? Ada Syekh Abdullah Fahim, dia sangat orang panggil marah kalau merendah-rendahkan bangsa Melayu. Pernah diceritakan dalam satu ceramah, ada satu orang penceramah melekeh-lekehkan kebolehan bangsa Melayu, maka dia akak punggur tinggal lalu majlis tu. Bengong orang. Tok guru tinggal majlis, bengong. Pasal apa? Pasal ada dengar penceramah melekeh-lekehkan kebolehan bangsa sendiri. Ya tak boleh. Kita kena mengembalikan semangat bangsa kita, memotivasikan bangsa kita supaya meyakini kebolehan diri bangsa sendiri, jangan bergantung pada bangsa lain. Ini antara beberapa yang saya baca, saya petik dalam kitab ni. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dan kita semua dapat tahu bahawasanya kemerdekaan negara kita dan negara mana-mana pun sebenarnya daripada hasil usaha daripada ulama. Maka benarlah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la hurriyata illa biddini. Tidak ada kemerdekaan melainkan dengan sebab agama. Wala dina, dan agama tidak benar-benar agama illa bil jamaati, melainkan agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Walal jama'ata, dan ahli sunnah wal jamaah tidak akan kuat illa bir riyasati, melainkan dengan kekuasaan. Walal riyasata, dan kekuasaan tidak akan dapat melainkan illa bila ilmi, melainkan dengan ilmu. Walal ilma, dan ilmu tidak akan kita boleh illa bil ulama, melainkan dengan ulama. Artinya la hurriyata illa bil ulama. Kemerdekaan tidak akan dicapai melainkan dengan sebab alim ulama, jasa ulama, pengajaran ulama, pengorbanan ulama, ceramah ulama, penulisan ulama,
apa sahaja, irsyadul ulama, fatwa ulama. Karena itulah kita dapat mencapai kemerdekaan. Maka mari kita jaga, kitalah yang bertanggungjawab jaga jasa ulama, dan mari kita mengisikan jasa yang ditinggal dengan manfaat-manfaat yang lebih memajukan negara, bangsa dan agama kita. Jadi, hamba rasa cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni memberi manfaat untuk kita, untuk agama kita, bangsa kita dan tanah air negara kita. Itu saja, wallahu a'lam wa ilmuhu atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, di belakang itu ada tabung untuk pembinaan surau pondok kita di Kuat. Alhamdulillah, pembinaan asrama